Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton sekalian? Saya mengucapkan moga-moga anda semua sentiasa sihat walafiat, terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi untuk like, subscribe dan juga share kisah-kisah seram dalam channel ini. Pertama sekali, saya minta maaf banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa mengikuti perkembangan channel ini, kerana lama saya tidak menghantar cerita-cerita seram dalam channel ini kerana masalah yang tak dapat dielakkan. Ya, terima kasih kepada rakan subscriber kita yang telah lama menghantar cerita ini, tapi baru hari ini saya sempat ceritakan untuk tontonan anda semua. Ya. Terima kasih banyak-banyak kepada yang bernama Siti. Ya, terima kasih Siti. Kalau anda tengah melihat cerita anda yang saya sedang dan akan ceritakan ini. Sebelum itu marilah kita sama-sama membaca doa kepada Allah SWT. Moga-moga kita semua terhindar daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Alhamdulillah, kali ini saya nak ceritakan kisah yang dikirim oleh rakan subscriber kita bernama Siti, iaitu tentang pengalamannya sendiri. Bagaimana ya cerita seram ini berlaku padanya. Terus saksikan cerita ini hingga ke hujungnya. Iaitu katanya, ketika dahulu, dia tak sebut tahunnya, iaitu Siti ini dengan suaminya telah lama mendirikan rumah tangga. Ya, lebih kurang 5 tahun belum ada lagi dikurniakan cahaya mata. Puas mereka berubat ke sana ke sini, ya, untuk mendapatkan zuriat yang pertama. Alhamdulillah, akhirnya selepas 5 tahun, ya, didapati Siti telah hamil. Isteri kepada Malik, ya, isteri kepada Malik bernama Siti telah hamil, disahkan hamil oleh pihak doktor. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan tanda-tanda, biasalah sebagai ibu yang hamil, kan, maka ketika awal muntah-muntah, loya, kadang-kadang makan pun tak selera, ya, tak boleh tercium bau-bau gorengan, bawang dan sebagainya. Dan si suaminya Malik ni sangat sayang pada isterinya, kerana maklumlah anak pertama, tuan-tuan, para hadirin, dijagalah sebaik mungkin lah. Cuma Siti ni, dia ni seorang guru sekolah, dan saban hari suaminya hantar Siti pergi dan balik kerja daripada sekolah, ya, hantar pagi, mengajar pagi dan balik petang. Macam itulah rutinnya sampailah Siti mengandung, ya. Dan pendek cerita, berjalanlah masa, lebih kurang kandungan Siti alhamdulillah sudah 7 bulan. Ya, tiba-tiba pada hari tersebut suami si Siti ini tak dapat mengambil Siti. Tak dapat mengambil Siti untuk balik ke rumah, kerana semalam lagi suaminya telah pesan kepada Siti yang abang ni terpaksa outstation sehari saja. Jadi ayang bawalah kereta ni. Lagipun ayang kan sudah belajar memandu, dan lesen memandu P itu kena selalu belajar yang, supaya ayang makin mahir memandu. Ya, walaupun selama ini Siti boleh bawa kereta, tapi untuk jalan seorang-seorang ni Siti tak pernah lagi. Biasa kalau Siti bawa kereta, ya, mesti ada di sampingnya suaminya. Tapi kali ini tidak, ya. Kebetulan pula pada hari itu
Ya, Siti lambat balik kerana ada program sekolah. Biasanya kalau mengajar pagi, tidak-tidaknya pukul 1 petang sudah balik ke rumah. Tapi tiba-tiba ada program sekolah, ya. Program sekolah itu pula berakhir hingga ke malam. Ya, sampailah lepas isyak barulah program itu selesai. Jadi Siti sebenarnya tak perasan yang mana dia hari itu balik seorang diri. Biasanya kalau sampai malam gini suamilah temankan, ya. Tapi malam tu dia balik seorang diri. Dia nak minta tolonglah dengan kawan-kawan guru-guru yang lain. Masing-masing guru lain-lain ada urusan dan sibuk. Kata Siti, tak apalah, tawakallah, aku baliklah seorang diri, ya. Pada malam itu sebelum Siti balik, Siti sempat telefon suaminya. Bang, yang baru balik sekarang ni bang. Apa? Kata suaminya Malik. Baru balik? Iya. Pukul 8 malam ni yang baru balik. Iya bang, tadi ada program sekolah, tiba-tiba pula. Ya, ada program sekolah yang tak dapat Siti nak elakkan ni. Alah, okey yang, hati-hati yang, ya. Jalan elok-elok, ya. Kalau ada lubang tu hati-hati, jangan laju sangat. Iya bang, insya-Allah. Doakan Siti. Okey. Selesai. Kemudian Siti pun baliklah malam tu. Ya, lebih kurang 8 lebih balik perlahan. Kebetulan pula balik daripada sekolah tempat Siti mengajar dan rumah Siti itu mesti melalui satu tempat yang sunyi, iaitu tempat tanah perkuburan orang-orang Islam. Maka Siti pun memulahkan ahlak, ya, bismillahirrahmanirrahim, membawa kereta. Maka kereta itu jalan dengan perlahan dalam lajuan 60 perlahan-lahan, ya. Tiba-tiba sampai ke satu simpang. Yang simpang ni memang ada tanah perkuburan. Memang kau nak balik ke rumah Siti mesti lalui itulah. Tempat tu agak sunyi. Ya, agak sunyi daripada rumah. Tidak ada rumah sekitar tanah perkuburan tu. Adapun selepas tu ada lampu di jalan tapi agak sunyi dan senyap. Dan juga kebetulan pada malam itu suasana, ya, cuaca agak hujan renyai-renyai, menitik perlahan-lahan, ya. Siti seperti biasa tawakal kepada Allah SWT, berjalan-jalan. Tiba-tiba lalu di kawasan itu Siti rasa seperti tak sedap hati, ya. Tiba-tiba meremang beletungkuknya. Kenapa ni, ya? Tiba-tiba meremang beletungkuk ni. Siti teruskan perjalanan. Dan Siti ni kadang-kadang ialah biasa memandu kalau bersama suami itu, dia pandang jugalah cermin pandang belakang. Tapi malam itu Siti langsung tak pandang cermin pandang belakang, melainkan pertama saja ketika undur dari sekolah, ya, tempat parking tu, dia pandang. Selepas jalan dia tak pandang, dia cuma pandang cermin sisi kanan dan cermin sisi kiri. Cermin pandang belakang dia tak pandang sebab dia risau. Lagi-lagilah bila melalui tanah perkuburan yang sunyi itu, tiba-tiba meremang bulu rumah Cikgu Siti. Meremang. Dia pun tak tahu, ya. Dan ada bunyi seperti ada orang mengetuk-ngetuk. Dia kata takkan kereta berjalan ada mengetuk-ngetuk. Ini yang mustahil. Seperti ada orang bertukang memukul-mukul. Tak tahu bunyi apa. Dan ada pula bunyi seperti bayi menangis. Bunyi bayi menangis makin lama makin kuat. Dan tiba-tiba saja Siti tercium seperti bau bunga kemboja yang biasanya ditanam di tanah perkuburan. Bau itu makin lama terasa harumnya, wanginya terasa makin kuat. Makinlah Siti menggelabah dan takut, dan di hatinya istighfar, ya astagfirullahaladzim. Dan tanpa semana-mana oleh kerana ketakutan itu, Siti pun menekan pedal minyaknya untuk memberi laju sebab untuk mengelakkan kawasan yang sunyi itu. Tapi yang peliknya, makin Siti tekan minyaknya itu untuk menambahkan kelajuan, terasa seperti tak berjalan kereta tu. Tekan lagi seperti tak berjalan. Siti lihat dia tak boleh meninggalkan tanah perkuburan, masih di kawasan yang sama.
Ya, Siti tekan lagi masih di kuasa suami. Ya Allah, kenapa aku ni? Kenapa aku ni? Kenapa aku ni? Ya, tiba-tiba Siti melihat pandang cermin sisi belakang tu. Siap dia nak tahu jugalah kenapa jadi macam ini. Dahlah bau wangi bunga kemboja tadi makin kuat. Kemudian bau seperti ada suara berbisik-bisik, kemudian ada angin. Syuk. Ya, lalu dikuasai telinganya. Bila Siti lihat cermin pandang belakang dalam keretanya, Masya Allah, terlihat seperti ada susuk wanita yang berambut panjang duduk di kursi belakang keretanya. Lantas Siti tak dapat kontrol, ya, steering kenderaan, dan tiba-tiba Siti pun pingsan, ya, tak sadarkan diri. Ya, Siti pun pingsan, tak sadarkan diri. Kemudian bila Siti buka matanya, semula Siti terkejut kerana Siti sudah berada di katil ward hospital. Apa yang terjadi? Di sebelah Siti suaminya memegang tangannya. Yang, alhamdulillah, syukurlah, ayang selamat. Apa jadi bang? Apa jadi bang? Siti seperti tak tahu apa yang terjadi. Apa jadi bang? Apa yang sudah terjadi ni bang? Sabar Siti, insya-Allah nanti abang cerita ya. Kalau Siti boleh balik, kata doktor, tak ada jugalah yang bahaya pada Siti, ya. Dah dicek fizikal Siti okey, cuma ada cedera ringan saja. Dan petang ni Siti boleh balik ya. Ya, sayang, kata suaminya. Ya, mengusap-ngusap kepala istrinya. Maka Malik tak cerita, ya, apa-apa pun, dan Siti pun tak nak cerita juga apa yang berlaku pada malam itu. Ya, maka sesampainya di rumah pada petang hari, sebab Siti masuk waktu malam, ya, dan sedar pada waktu pagi ketika suaminya berada di sampingnya, di sisi katilnya. Dan pada petang itu mereka pun balik ke rumah. Sampai di rumah, ya, ibu Siti, ayah Siti, keluarga Siti semua berkumpul. Tanya apa sebab, apa masalah. Maka Siti pun bertanya, bang, kenapa bang? Macam mana Siti boleh berada di hospital ni bang? Maka kata suaminya Siti, yang sebenarnya saya dapat panggilan cemas daripada ya hospital, mengatakan istri saya sayanglah berada di ward kerana kemalangan jalan raya, melanggar pokok pisang di tepi jalan dekat tanah perkuburan. Alhamdulillah ya sayang, alhamdulillah sayang tak apa-apa, cuma terlanggar pokok pisang dan kereta ada kemik sikit lah, dan ada sikit lah lebam-lebam dekat dahi Siti, itu saja ya, tak ada apa-apa. Iya ke bang? Iya Siti, kata suaminya. Tapi abang nak tanya pada Siti, kenapa Siti boleh jadi begitu? Ya, kan abang cakap Siti kena hati-hati mandu. Bang, kata Siti, sebenarnya ayah nak cerita sama abang lah. Nah, cerita sayang, cerita. Masalah semalam sebenarnya ayang tak laju memandu bang. Tapi entah bila ayang lalu di kawasan tanah kuburan itu, tiba-tiba bulu rumah ayang rasa menegak dan rasa seram, dan tak sedap hati lah. Ayang mendengar macam-macam bunyi. Bunyi orang nokul lah, bunyi orang bertukang lah, bunyi orang menangis lah, bunyi bayi lah. Sehinggalah ada seperti satu angin yang lalu di kawasan desir angin tu, seperti lalu di kawasan telinga Siti. Dan ketika itu Siti pun jadi makin takut, dan Siti pucut lah bang, tekan minyak. Tapi yang peliknya bang, kereta tak bergerak langsung. Kereta tak bergerak langsung, seperti kereta tu diangkat lah bang, di atas, tak bergerak. Sebab kenapa Siti nampak Siti tak boleh jauh daripada tanah perkuburan itu. Ya, tak boleh lari daripada kawasan tanah perkuburan itu bang. Jadi Siti pun risau. Siti istighfar juga bang, tapi oleh kerana takut menguasai Siti, maka Siti nak tengok apa yang terjadi. Bila Siti tengok cermin pandang belakang bang, situlah Siti terkejut, dan Siti
selepas itu tak tahu apa yang terjadi. Oh, kata suaminya, alhamdulillah, ya, syukurlah. Cek kandungan Siti pun alhamdulillah bagus, tak ada apa-apa, cuma cedera ringan, lebam sekat dekat dahi, ya itu saja. Alhamdulillah. Maka sejak malam itu Siti dikawal ketat oleh suaminya. Kemana Siti pergi, makan kah, ke dapur kah, kemanapun suami menemankannya. Hinggalah pada satu malam Siti ini nak terkencing lah malam tu, maka dia pun bangun. Kata suaminya, nak kemana yang? Nak ke tandas bang, nak buang air. Okey, hati-hati ya. Nak abang temankan? Tak payahlah bang, sekejap saja ni. Abang rehatlah. Maka Siti pun pergilah ke bilik air, nak buang air kecil ya. Masuk dalam tu, dan bila saja masuk ke dalam tandas nak buang air kecil, tiba-tiba di salah satu sudut tandas itu Siti terkejut. Masya Allah, terkejut Siti, Masya Allah. Hinggakan Siti teriak lagi sekali dan terus keluar di tandas, dan suaminya pun terkejut. Lantas Siti memeluk suaminya. Kenapa yang? Kenapa yang? Maka kata Siti, bang, ada orang dalam tandas bang. Orang? Ya bang, siapa? Ada perempuan lah bang, sama bang seperti yang Siti nampak dalam kenderaan minggu lepas. Iya kah? Iya. Astagfirullahaladzim, mari masuk bilik. Maka dibawa masuk bilik, sudah tenang. Sejak malam itu sampai pagi Siti tak boleh tidur, asyik terkenang makhluk itu, bayangan-bayangan itu, ya, terkenang. Jadi Siti pun tak tahulah kenapa, siapakah makhluk itu, menjadi tanda tanya. Dahlah dia nampak dalam kenderaan, lepas tu pula ada pula dalam tandas, ya. Susahlah kalau binakan Siti. Maka Siti sentiasa sedih, menangis, gelisah